Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu dari seluruh Malaysia? Jadi untuk kali ini, cikgu akan fokuskan pengkhususan yang pertama iaitu karangan bahagian A. Seperti yang anda semua telah maklum, karangan bahagian A ini adalah karangan rangsangan terhad dan kita akan melihat beberapa contoh soalan agar anda boleh fokus untuk menjawab soalan-soalan berbentuk seperti ini. Perlu diingatkan juga sebenarnya, pembelajaran bahasa Melayu ini sebenarnya jika di sekolah lebih berfokuskan kepada sukatan, tetapi untuk pembelajaran cikgu ini saya akan fokuskan kepada kemahiran yang perlu para pelajar patuhi. Untuk yang pertama ini, cikgu akan terangkan tentang karangan bahagian A, 1 fokus. Baiklah para pelajar saya, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran yang pertama ini, anda perlu ingat, yang pertama, anda perlu sentiasa mengira patah perkataan yang tidak melebihi 200 patah perkataan. Kedua, anda perlu juga ingat bahawa untuk perenggan pendahuluan mestilah mengandungi kira-kira 30 patah perkataan, perenggan isi 45 patah perkataan dan perenggan kesimpulan 30 patah perkataan. Anda juga perlu ingat bahawa anda perlu menulis semua maklumat daripada bahan yang diberikan. Baiklah, untuk memulakan sesi pembelajaran hari ini, cikgu akan memberi penerangan tentang format ataupun panduan karangan 1 fokus. Yang kedua, cikgu akan tunjukkan contoh bahan. Yang ketiga, para pelajar perlu mengetahui ataupun mengenal pasti fokus yang hendak dikarang. Dan yang keempat, kita akan membina karangan contoh. Baiklah, para pelajar, kita akan mulakan dengan sesi pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita saksikan bahan rangsangan ini. Gambar-gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada buah-buahan. Berdasarkan gambar-gambar yang diberikan, tulis huraian anda tentang buah-buahan tempatan. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah para pelajar, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran hari ini juga, cikgu akan berikan beberapa tips untuk penulisan. Untuk menulis karangan pendahuluan, anda perlu ingat kita akan menulis 30 hingga 35 patah perkataan. Formula untuk menulis karangan pendahuluan ialah AT, AC, AP ataupun kita sebut sebagai ATACA. AT, AC, AP. AT membawa maksud ayat tema. AC membawa maksud ayat contoh. Dan AP membawa maksud ayat persoalan. Baiklah para pelajar, cikgu menambah lagi tips untuk penulisan karangan ini. Berdasarkan kepada Cikgu Julia Semuakujal yang merupakan guru cemerlang bahasa Melayu Negeri Sabah, beliau memberikan tips kepada pelajar menggunakan KFC. K ialah kesan, F ialah faktor, C ialah cara. Jadi, apabila pelajar melihat kepada bahan rangsangan yang diberikan di dalam soalan, sila kenal pasti menggunakan KFC. Sila kenal pasti sama ada bahan rangsangan itu memberikan informasi tentang kesan, faktor ataupun cara. Baiklah, kita kembali kepada penulisan perenggan pendahuluan. Pertama, kita akan gunakan AT, iaitu ayat tema. Cikgu berikan contoh ayat tema. Memang tidak dapat dinafikan bahawa isu tempat kosong sering menjadi topik perbincangan masyarakat. Jadi, apa yang perlu kita isi pada tempat kosong itu? Di sinilah kita perlu membina satu perenggan ataupun satu ayat untuk mengisi tempat kosong itu.
Daripada soalan, para pelajar telah pun dapat mengenal pasti bahawa tema untuk soalan ini ialah buah-buahan tempatan. Jadi, para pelajar akan isikan tempat kosong itu dengan perkataan buah-buahan tempatan. Maka, para pelajar telah pun berjaya membina satu ayat tema, iaitu AD. Ayat yang lengkapnya ialah: memang tidak dapat dinafikan bahawa isu buah-buahan tempatan sering menjadi topik perbincangan masyarakat. Mudah bukan? Seterusnya, kita akan lihat pula AC, ayat contoh. Cikgu berikan ayat contoh. Antara contoh tempat kosong ialah contoh 1, contoh 2 dan contoh 3. Jadi apa yang perlu kita isi pada tempat kosong itu? Untuk tempat kosong yang pertama, anda tulis semula tema soalan. Para pelajar telah mengenal pasti tema soalan ialah buah-buahan tempatan, bukan? Jadi, para pelajar isikan tempat kosong yang pertama itu dengan tema soalan, iaitu buah-buahan tempatan. Kemudian, 3 tempat kosong yang lain pula, para pelajar rujuk kepada bahan rangsangan, iaitu bahagian gambar. Jadi pada gambar itu ada gambar rambutan, ada gambar pisang, dan para pelajar tambah satu lagi contoh buah-buahan tempatan. Jadi ayat penuh bagi ayat contoh ini ialah antara contoh buah-buahan tempatan ialah rambutan, pisang dan manggis. Kemudian kita beralih pula kepada ayat yang ketiga, iaitu ayat persoalan. Untuk ayat persoalan ini, para pelajar boleh mulakan perkataan untuk ayat tersebut ialah: persoalannya, apakah tempat kosong? Di sinilah untuk kita gunakan tips yang telah saya berikan tadi tentang KFC. Anda telah menganalisa bahan rangsangan dan anda telah mendapati bahawa bahan rangsangan itu bercerita tentang kebaikan makan buah-buahan tempatan. Jadi, untuk ayat persoalan ini, para pelajar tulis persoalannya, apakah kebaikan makan buah-buahan tempatan? Nampak? Kita sudah selesai membuat perenggan pendahuluan menggunakan tips ATACAP, ATACAP. Kini, cikgu akan bacakan perenggan pendahuluan anda. Memang tidak dapat dinafikan bahawa isu buah-buahan tempatan sering menjadi topik perbincangan masyarakat. Antara contoh buah-buahan tempatan ialah rambutan, pisang dan manggis. Persoalannya, apakah kebaikan makan buah-buahan tempatan? Sudah siap perenggan pendahuluan. Dan jangan lupa untuk mengira jumlah patah perkataan di dalam perenggan ini. Satu info tambahan untuk para pelajar cikgu. Sekiranya ayat yang ketiga itu para pelajar tidak mahu menulis ayat persoalan, para pelajar boleh gantikan ayat ketiga itu dengan menulis tema ataupun kehendak soalan. Contohnya, oleh itu terdapat banyak kebaikan makan buah-buahan tempatan. Daripada ayat persoalan, kita ubah kepada ayat penyata. Faham bukan? Baiklah, para pelajar cikgu, kita telah selesai menulis perenggan pendahuluan. Kita teruskan dengan perenggan isi. Perlu diingat, kita ada 3 perenggan isi. Jadi apakah formula untuk kita menulis perenggan isi ini? Cikgu berikan satu formula, iaitu I, M, C, T. I ialah ayat isi, M ialah ayat mengapa, C ialah ayat contoh dan T ialah ayat penegas.
Satu nilai tambahan untuk anda, ayat mengapa itu juga boleh diubah kepada ayat bagaimana mengikut kesesuaian tajuk dan juga bahan rangsangan yang para pelajar terima. Baiklah, mari kita bersama-sama menulis ayat isi. Ayat isi boleh dimulakan dengan perkataan antara, selain itu, ataupun di samping itu. Jadi, kita ambil satu informasi daripada bahan rangsangan. Jika awak melihat kepada bahan rangsangan yang kedua, ada beberapa informasi yang boleh anda perolehi. Jadi, cikgu berikan satu contoh ayat isi. Antara kebaikan makan buah-buahan tempatan ialah keselamatan buah-buahan lebih terjamin. Jadi dalam ayat ini, para pelajar dapat informasinya daripada bahan rangsangan yang kedua. Kemudian, kita tulis ayat yang kedua, iaitu ayat mengapa. Untuk ayat mengapa ini, para pelajar mulakan dengan ayat berikut. Hal ini dikatakan demikian kerana. Jadi, untuk ayat kedua ini, para pelajar dikehendaki memberi idea sendiri. Ayat yang pertama isinya daripada bahan rangsangan. Ayat yang kedua isinya daripada idea pelajar sendiri. Jadi cikgu berikan satu contoh ayat mengapa. Hal ini dikatakan demikian kerana buah-buahan tempatan tidak disembur dengan bahan kimia. Tidak disembur dengan bahan kimia ini, para pelajar perolehi daripada petikan. Tapi untuk memberikan idea sendiri, para pelajar tambah ayat tersebut. Sebaliknya, dibawa dalam keadaan yang segar dari ladang. Ayat sebaliknya dibawa dalam keadaan yang segar dari ladang adalah idea pelajar sendiri. Jadi inilah yang cikgu cuba terangkan tentang ayat mengapa. Mesti mengandungi idea sendiri daripada pelajar. Kemudian, cikgu teruskan dengan ayat contoh. Contohnya, buah rambutan dijual terus setelah dipetik. Ini adalah ayat contoh. Dan ayat contoh ini juga perlu datang dari idea pelajar sendiri. Dan ayat yang keempat ialah ayat penegasan. Okey. Jadi, tulis satu ayat yang ringkas untuk menegaskan pendapat ataupun info anda. Cikgu beri contoh. Tegasnya, keselamatan buah-buahan tempatan lebih terjamin. Jadi, ada 4 sahaja ayat yang perlu para pelajar tulis untuk perenggan isi. Dan pelajar juga perlu ingat, ada 3 perenggan isi yang perlu para pelajar tulis. Baiklah, pelajar-pelajar cikgu, kita teruskan untuk menulis perenggan yang ketiga, perenggan isi yang kedua. Kita masih lagi mengikut formula yang cikgu berikan tadi, iaitu IMCT. Kalau boleh ingat, I ialah ayat isi. Jadi pada ayat isi ini, kita akan ambil informasi daripada bahan rangsangan. Cikgu ambil informasi daripada bahan rangsangan yang kedua, iaitu menambah tenaga dan awet muda. Yang pertama tadi adalah gambar, yang kedua adalah perenggan dan yang ketiga adalah pantun. Para pelajar cari di manakah menambah tenaga dan awet muda. Jadi, cikgu akan bina satu ayat isi. Jangan lupa, kita perlu gunakan penanda wacana. Selain itu, buah-buahan tempatan mampu membantu menambah tenaga dan awet muda. Kemudian, kita akan bina ayat mengapa. Hal ini dianggap demikian kerana zat yang terkandung dalam buah-buahan serta vitamin semula jadi membantu seseorang lebih bertenaga di samping mencantikkan kulit. Perlu diingat, para pelajar,
perlu menggunakan informasi daripada bahan rangsangan dan menambah idea sendiri. Jadi untuk ayat mengapa ini, informasi daripada bahan rangsangan ialah zat yang terkandung dalam buah-buahan serta vitamin semula jadi. Okey, itu adalah ayat ataupun informasi daripada bahan rangsangan. Kemudian para pelajar tambah idea sendiri, membantu seseorang lebih bertenaga di samping mencantikkan kulit. Ayat yang terakhir ialah ayat penegasan. Jelaslah bahawa kebaikan buah-buahan tempatan ialah menambah tenaga dan awet muda. 4 ayat sahaja yang perlu para pelajar tulis menggunakan formula IMCT. Dan jangan lupa untuk mengira bilangan patah perkataan. Cikgu teruskan dengan perenggan yang keempat, iaitu perenggan isi yang ketiga. Masih lagi menggunakan IMCT. Akhir sekali, membantu perkembangan ekonomi juga merupakan kebaikannya. Jadi, membantu perkembangan ekonomi adalah informasi yang para pelajar jumpa di dalam bahan rangsangan. Kita teruskan dengan ayat yang kedua, iaitu ayat mengapa. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelian buah-buahan tempatan mampu membantu peniaga-peniaga kecil mencari pendapatan, justru menjana ekonomi negara. Ayat ini adalah daripada idea para pelajar sendiri. Perlu diingat, di dalam setiap perenggan isi, para pelajar perlu menulis idea sendiri juga. Seterusnya, ayat contoh, ayat yang ketiga di dalam perenggan ini ialah tamsilnya membeli buah durian daripada pekebun tempatan. Ayat yang kedua tadi bercerita tentang membina ataupun menjana ekonomi negara daripada pekebun-pekebun ataupun peniaga kecil. Jadi ayat yang ketiga, tamsilnya membeli buah durian daripada pekebun tempatan. Dan ayat yang terakhir, ayat yang keempat ialah ayat penegas. Izharnya, kebaikan buah-buahan tempatan dapat membantu perkembangan ekonomi negara. Jadi keempat-empat ayat ini adalah berdasarkan kepada formula yang cikgu berikan tadi, iaitu IMCT, dan jangan lupa untuk mengira jumlah perkataan juga dari perenggan ini. Baiklah para pelajar, seterusnya cikgu akan terangkan cara untuk menulis perenggan penutup. Cikgu berikan satu formula, KACAH, kacah. K, kesimpulan. AC, ayat cadangan. AH, ayat harapan. Baiklah, cikgu berikan contoh ayat kesimpulan. Konklusinya, sudah terang lagikan bersuluh, terdapat pelbagai tempat kosong. Apa yang perlu para pelajar isi di bahagian tempat kosong ini ialah isi tentang kehendak soalan. Kehendak soalan ini pelajar telah pun tulis pada perenggan pendahuluan. Kemudian untuk ayat cadangan, oleh yang demikian tempat kosong hendaklah tempat kosong agar negara masyarakat terus sejahtera dan berjaya aman atau sebagainya. Baiklah, cikgu akan berikan contoh ayat, iaitu ayat yang menghubungkan antara ayat cadangan dan ayat harapan. Oleh yang demikian, masyarakat hendaklah mengutamakan buah-buahan tempatan dalam kehidupan. Itu adalah ayat cadangan, dan cikgu sambung dengan ayat harapan agar kesihatan terjamin di samping menggerakkan ekonomi negara. Pelajar-pelajar perlu ingat,
bahawa untuk menulis ayat cadangan dan ayat harapan ini perlulah kita sambungkan. Jadi bagi pelajar yang agak lemah untuk membuat ayat kesimpulan, cikgu akan tunjukkan contoh perenggan kesimpulan. Ingat, ada 3 ayat yang perlu para pelajar tulis. Yang pertama, ayat kesimpulan. Iktisarnya sudah terang lagi kan bersuluh, terdapat pelbagai kebaikan buah-buahan tempatan. Kita terus dengan ayat cadangan. Oleh yang demikian, masyarakat hendaklah mengutamakan buah-buahan tempatan dalam kehidupan. Dan disambung dengan ayat harapan agar kesihatan terjamin di samping menggerakkan ekonomi negara. Maka para pelajar sudah selesai menulis 5 perenggan. Cikgu ulang semula, formula untuk menulis perenggan pendahuluan ialah atacap. Perenggan isi kita gunakan IMCT dan perenggan penutup kita gunakan kacah. Para pelajar, jangan lupa untuk mengira jumlah patah perkataan dalam setiap perenggan yang telah para pelajar tulis. Pastikan anda telah menulis di antara 150 hingga 200 patah perkataan. Untuk pelajaran seterusnya, cikgu akan membincangkan lagi teknik-teknik untuk menulis karangan 2 fokus dan juga 3 fokus. Marilah kita bersama-sama membuat latihan dan cikgu doakan agar para pelajar cikgu dari seluruh Malaysia akan terus cemerlang dan berjaya skor A untuk Bahasa Melayu SPM. Terima kasih.